Sejak kecil, penulisan berkenaan corak hidup masyarakat kita semasa era penjajahan Jepun banyak dibentuk oleh bahan bacaan yang dibaca, khasnya novel berkaitan zaman tersebut. Novel seperti Nyawa di Hujung Pedang hasil tulisan Allahyarham Ahmad Murad Nasaruddin misalnya menggambarkan kekejaman tentera Jepun kepada orang Melayu tempatan dalam bentuk yang keras dan grafik. Rekod-rekod sejarah berkenaan peristiwa Suk Ching bila mana orang Cina yang bernaung di bawah British diburu tentera Jepun juga membawakan mesej sama. Selain impak kekejaman, Jepun juga sebenarnya cuba mempromosikan tradisi dan budaya mereka untuk dijadikan amalan masyarakat kita, sama ada secara paksa atau sukarela. Pernahkah anda mendengar tentang amalan-amalan yang cuba dibawa Jepun kepada penduduk tanah Melayu lama? Nombor 1. Pendidikan hanya dalam bahasa Jepun dan Melayu. Salah satu langkah utama yang diperkenalkan Jepun kepada masyarakat kita semasa pendudukan mereka adalah rombakan besar-besaran kepada sistem pendidikan sedia ada ketika itu yang dirangka oleh pihak British. Dasar utama yang ingin diperkenalkan Jepun di sini adalah dasar Japanisasi masyarakat setempat di mana orang tempatan akan dididik dengan corak hidup orang Jepun, mengamalkan semangat dan pegangan yang diamalkan masyarakat Jepun serta dapat turut sama membantu kempen perang Jepun. 3 faktor utama yang dijadikan keutamaan Jepun adalah disiplin, kepatuhan dan kerjasama. Bagi memudahkan kaedah ini diperkenalkan, kerajaan Jepun di Tanah Melayu dan Singapura memperkenalkan syarat bahawa semua bahasa pengantar yang diamalkan sebelum itu iaitu Inggeris, Mandarin dan Tamil dimansuhkan dan hanya bahasa Jepun dan Melayu dibenarkan penggunaannya. Mereka percaya reformasi pendidikan menyeluruh perlu bagi membersihkan guru-guru dan pelajar daripada sisa-sisa kotor kehidupan barat yang telah diamalkan sebelum itu, sehingga masyarakat di sini terlalu condong pemikirannya ke arah materialistik dan individualistik yang menjejaskan kualiti hidup warga tempatan. Nombor 2. Pendidikan yang berorientasikan vokasional. Selain perubahan kepada penggunaan bahasa pengantar, Jepun juga melakukan rombakan besar-besaran kepada sistem silibus yang menyelia dan menentukan sukatan mata pelajaran yang diajarkan. Sistem kurikulum yang diperkenalkan oleh Britain dimansuhkan kerana Jepun tidak melihat ada kepentingan besar dalam memfokuskan usaha pembangunan akademik murid semata-mata. Sebaliknya, kerajaan Jepun mula menggubal sistem pendidikan kita lebih berpaksikan kepada pembangunan sahsiah yang membawa kepada kemahiran vokasional. Latihan-latihan yang bersifat fizikal bagi membentuk kemahiran jasmani pelajar juga mula diberikan slot lebih bagi membantu perkembangan tubuh pelajar. Pada bulan Mei 1942, kerajaan Jepun memperkenalkan sistem Institut Latihan Pemimpin Muda Asia atau Kowakun Renjo yang dibuka di Singapura, Pulau Pinang dan Melaka, khas untuk melatih individu berbakat yang berusia 17 hingga 25 tahun untuk menjadi pelapis pemimpin masyarakat di masa akan datang. Mereka yang menyertai program ini akan diberikan latihan dalam bentuk fizikal, akademik dan juga pembelajaran bahasa. Selesai kursus sekitar 6 bulan, graduan program ini akan dihantar untuk menjadi pegawai daerah atau pegawai kerajaan dalam organisasi yang diatur oleh Jepun. Nombor 3. Ritual menghormati tradisi Jepun. Berlandaskan kepada satu konsep yang dinamakan sebagai Kodo Seishing atau semangat empayar yang dilaksanakan oleh Jepun ke atas penduduk tempatan, beberapa tradisi dan ritual baru mula diperkenalkan secara wajib ke atas semua individu, khasnya golongan pelajar. Tarikh-tarikh cuti yang sebelum itu mengikut kalendar British dibuang untuk menuruti kalendar masyarakat Jepun. Ini menyebabkan hari-hari cuti yang digunapakai di sana juga akan dituruti masyarakat kita. Setiap kali tiba hari cuti umum Jepun, pelajar akan diarahkan untuk tunduk ke arah terletaknya Istana Maharaja Jepun, menjerit 3 kali tanda kesetiaan kepada beliau dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepun atau Kimigayo. Tidak cukup dengan itu, orang ramai juga akan menyertai satu upacara yang hanya akan dijalankan setiap 8 Disember di mana mereka perlu menyertai perhimpunan bagi mendengar bacaan semula deklarasi pengisytiharan perang oleh kerajaan Jepun ke atas kuasa-kuasa bersekutu. Nombor 4. Memaksa masyarakat Melayu menghormati Dewa Matahari. Salah satu tradisi baru yang cuba diperkenalkan Jepun tetapi mendapat penentangan masyarakat setempat, khasnya daripada mereka yang beragama Islam, adalah ritual yang dinamakan sebagai Seikere.
Seihere adalah ritual yang diwajibkan ke atas semua ahli masyarakat setiap awal pagi, di mana individu-individu warga tempatan yang ditemui tentera Jepun haruslah membongkokkan badan ke arah utara sebagai tanda hormat kepada Dewi Amaterasu. Dewi Amaterasu menurut kepercayaan masyarakat Jepun adalah Dewi Matahari Terbit, titik tengah kepada semua kepercayaan agama Shinto yang diamalkan orang Jepun. Mereka juga percaya semua keturunan Maharaja Jepun merupakan cucu cicit kepada Dewi ini. Sama seperti apa yang diajarkan kepada pelajar, semua masyarakat jajahan Jepun di Asia Tenggara membongkok mirip gerakan rukuk selama beberapa minit bagi menyembah Tenno Heike, gelaran kepada Maharaja Jepun mewakili Dewi Amaterasu yang dikatakan menguasai keseluruhan alam. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa ikuti kami di channel Nengok TV.